Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga anda semua sehat bersama keluarga sepanjang tempoh PKP ini. Saya Ruslan bin Harun dari Orkestra Tradisional Malaysia, Istana Budaya. Bersama saya pada kali ini di dalam segmen pembuatan alat muzik rebab. Sebelum ini saya bercerita tentang bagaimana cara-cara untuk membuat tempurung rebab. Pada kali ini pula saya ingin bercerita kepada anda semua bagaimana cara-cara untuk membuat batang rebab. Tempurung rebab dan juga batang rebab merupakan dua bahagian yang cukup penting di dalam pembuatan ataupun pada alat muzik rebab. Dari segi sudut organologi, kedua-dua bahagian ini merupakan bahagian yang akan menentukan hasil bunyi pada alat muzik rebab. Sebagai contohnya, tempurung. Ketebalan dia dari segi saiz, dari segi dalam dia, kedalaman dia akan mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Begitu juga dengan batang rebab. Sebagai contoh, sekiranya batang rebab tidak mengikut saiz yang dikehendaki, maka ia akan menyukarkan pemain untuk mendapat intonasi yang betul. Sebagai pengenalan, hari ini saya nak fokuskan kepada batang rebab. Sebagai pengenalannya, batang rebab diperbuat daripada kayu keras yang terdiri daripada seperti kayu rengas, kayu merbau, kayu cengal. Ada juga yang dibuat daripada kayu petai belalang. Dengan saya sekarang ada satu batang rebab yang telah siap saya larik. Ini adalah diperbuat daripada kayu, daripada teras pokok star, yang mana ianya telah lama saya simpan. Sebagai permulaan, biasanya kayu datang pada kita dalam bentuk empat segi. Sebelum memulakan kerja melarik, ianya harus dikecilkan dahulu supaya menjadi bentuk seakan bulat. Ini adalah kerana untuk memudahkan kerja-kerja kita, kerja-kerja melarik. Sebelum ianya dilarik, terlebih dahulu lubang dibuat di kedua-dua bahagian ini, di hujung dan di pangkal. Apakah fungsi lubang ini? Di sini kalau kita nampak ada satu lubang. Lubang ini adalah berfungsi sebagai tempat untuk dimasukkan kayu paksi yang merupakan penyambung di antara batang rebab, tempurung dan juga kaki rebab. Kayu paksi diperbuat daripada kayu-kayu keras juga, seperti kayu nibung, cengal dan lain-lain. Di sini saya menggunakan pendekatan bow and nut, ianya disambung sebegini. Saya menggunakan aluminium yang ada track di sini. Pada dasarnya paksi diperbuat daripada
kayu. Tapi pendekatan ini saya guna supaya ia lebih mudah dan senang diperolehi. Okey, kita balik kepada batang rebab. Daripada kayu sebatang dikecilkan, kemudian dimasukkan kepada mesin pelarik. Setelah lubang ini ditutup semula, kemudian ada juga yang menggunakan pelarik kaki, di mana orang-orang dahulu menggunakan pelarik kaki untuk membuat rebab. Tapi sekarang sudah banyak yang menggunakan mesin. Tak kisahlah sama ada menggunakan mesin ataupun secara tradisional menggunakan larik kaki. Kedua-duanya adalah sama. Ada dua bahagian batang rebab ni. Bahagian ini merupakan hujung yang mana di sini terdapat telinga dan juga satu lubang kecil yang merupakan laluan kepada tali menghubungkan kepada ketiga-tiga telinga rebab ini. Saya menggunakan aluminium ini sebagai penyambung kepada kedua-dua bahagian ini. Kalau anda tengok, ada sedikit ukiran bunga di sini. Biasanya pembuat rebab tidak meletakkan banyak bunga di bahagian ini kerana ia akan mengganggu pergerakan jari turun dan naik. Dari segi saiznya pula, daripada lubang tadi ke pangkal ini adalah 12 inci setengah. Seterusnya, saya akan menunjukkan bagaimana untuk memasang, menghubungkan di antara batang rebab, tempurung, seterusnya ke bahagian kaki. Saya masukkan bahagian kaki rebab. Ianya boleh diketatkan ataupun dilonggarkan mengikut kesesuaian. Seterusnya bahagian atas dan bahagian kepala. Saya juga menggunakan aluminium di sini sebagai penyambung dari kepala ke bahagian ujung batang rebab. Seterusnya dimasukkan pula telinga rebab. Masih ada dua lagi yang belum siap. Beginilah gambarannya alat muzik rebab. Lahirnya
rasa minat saya di dalam bidang pembuatan alat muzik rebab ini, di mana di usia remaja saya telah melihat arwah bapa saya membuat alat ini. Beliau juga merupakan seorang pemain. Disitulah lahirnya ada rasa kecintaan saya kepada alat ini. Saya berharap paparan saya ini dapat menyuntik semangat ataupun minat di kalangan muda-mudi untuk menyambung tradisi khazanah peninggalan nenek moyang kita ini, supaya ianya tidak hilang ditelan zaman. Saya rasa setakat ini saja perkongsian saya kali ini. Semoga apa yang saya ceritakan di sini dapat memberi manfaat kepada anda di luar sana. Semoga kita berjumpa lagi di dalam episod yang akan datang. Majulah seni untuk negara. Terima kasih. Assalamualaikum.